Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat kuih tepung gomak ataupun kuih abuk-abuk tepung pulut. Tengok tekstur dia tu sangat lembut dan bila kita makan, kita gigit tu dia senang putus. Nak tahu apa bahan saya masukkan ke dalam kita punya adunan ni? Jangan lupa tonton sampai habis. Okey, untuk dough ni saya cuma gunakan satu jenis tepung sahaja dan saya cuma menggunakan air dan tidak menggunakan santan. Jom sekarang kita buat inti kelapa. Saya menggunakan 1 ketul gula nipah 120 gram. Kalau nak guna gula Melaka pun boleh, gula nisan pun boleh. Lepas tu masukkan setengah cawan gula pasir. Kuantiti gula pasir ni boleh dikurangkan. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga 1 helai daun pandan. Seterusnya masukkan 1 cawan air. Kemudian kita masak sehingga gula tadi tu larut. Okey, setelah gula larut, bolehlah kita tutup api. Okey, sementara tu dalam kuali yang berasingan, saya sediakan 2 cawan kelapa parut. Saya guna kelapa parut putih dan masukkan 1 helai daun pandan. Kemudian kita tapiskan air gula yang kita masak tadi. Okey, lepas tu kita kacau-kacau air gula tadi dengan kelapa parut sehingga sebati. Kemudian kita buka api kecil, kita masak sehingga air gula tadi tu hampir kering. Bila dah tak nampak dia macam berair dekat bawah tu, bolehlah kita masukkan 1 sudu besar tepung gandum. 1 sudu besar tu rata saja. Ini tips supaya inti kelapa kita lebih kental dan tak berair. Lepas tu kita kacau-kacau sehingga sebati. Bila dah nampak macam dah kental, dah cantik elok, bolehlah kita tutup api. Inti kelapa kita dah pun siap. Okey, sekarang kita buat dough untuk salut inti kelapa. Saya menggunakan 2 cawan tepung pulut, sedikit garam. Ini bahan yang paling penting, iaitu 1 sudu kecil air kapur. Kita guna yang keruh sikit, jangan ambil yang jernih. Okey, lepas tu kita masukkan ke dalam adunan tadi. Kemudian kita kacau sebati. Lepas tu kita tuang air sedikit demi sedikit sambil kita uli ataupun kita adun. Penggunaan air kapur dalam dough ni akan menjadikan tekstur kuih kita akan lebih lembut dan sedap. Dan bila kita gigit, dia akan senang putus. Memang lainlah daripada yang lain. Okey, lepas tu kita uli dough tadi sehingga dia tak melekat di tangan. Okey, anggaran air yang saya gunakan lebih kurang 240 ml. Okey, lepas tu kita tutup dough ni dan kita rehatkan sebentar. Nampaknya inti kelapa kita dah pun sejuk. Saya sapu tapak tangan dengan sedikit minyak. Ini supaya kita punya berbola inti tu dia taklah comot-comot dekat tangan. Okey, lepas tu kita buat bentuk bulat. Saiz ni terpulang nak buat sebesar mana. Tapi saya suka inti kelapa yang agak mewah. Okey, saya guna saiz sudu metrik tu 1 sudu besar, sudu metrik. Lepas tu kita buat bentuk bulat. Lepas tu kita macam kentil-kentil dia. Dah siap dah kita punya berbola. Kita ulang proses ni sampai inti kita ni habis. Sedikit tips ringkas, masa kita masukkan inti tu ke dalam sudu, kita tekan-tekan dia sikit supaya inti tu lebih padat. Barulah dia tak terburai. Okey, lepas tu kita kepal-kepal, barulah kita bulat-bulatkan. Kalau mengikut saiz 1 sudu besar ni, saya dapat lebih kurang 15 biji inti. Okey, sekarang kita beralih kepada dough pula. Okey, dough ni kita dah rehatkan tadi sebentar. Lepas tu kita macam apa ni orang panggil ni, rolling dia lah. Kita macam buat bentuk panjang macam ni supaya senang untuk kita potong. Okey, dah buat bentuk memanjang macam ni, kita potong kepada 15 bahagian. Sebab tadi inti kita ada 15 biji kan. Jadi kita punya dough pun kita akan potong kepada 15 bahagian.
Kalau nak buat cara koboi pun boleh. Daripada dough yang besar tadi tu, kita boleh terus bahagikan kepada 15 bahagian. Kita ambil jemput je sikit, gintil-gintil, bahagikan mengikut jumlah inti. Kalau 15, kita bahagikan kepada 15 bahagian. Tapi kalau kita potong-potong macam ni, dia akan dapat saiz yang lebih seragam. Lepas tu dia nampak proper sikit lah. Okey, sekarang kita punya dough dah siap dibagikan kepada 15 biji. Ini pinggan ataupun bekas kita nak letak kuih ataupun dough kita dah letak inti nanti. Kita sapu sedikit minyak dekat pinggan tu dan juga dekat tapak tangan. Okey, kita ambil sebiji dough tadi tu. Saya tak buat bentuk lepes, saya terus buat bentuk macam lesung tu macam tu, bentuk mangkuk tu. Lepas tu kita masukkan inti kelapa tadi. Kemudian kita tutup dengan kemas. Pastikan inti dibalut dengan kemas. Jangan ada yang terkeluar sebab takut nanti dia akan bocor masa kita rebus nanti. Okey, lepas tu kita bulat-bulatkan dough dan tekan lepes sedikit. Macam ni. Okey, lepas tu kita letak dia bersama dengan kawan-kawan dia yang lain. Kemudian didihkan air. Lepas tu kita rebus dough tadi sehingga masak. Okey, dough ni jangan letak banyak-banyak sangat tau. Nanti dia akan sendat. Macam mana nak tahu kuih kita dah masak? Apabila nampak kuih ni terapung, tu maknanya kuih kita ni dah pun masak. Mana-mana kuih tradisional yang menggunakan tepung bulut dan menggunakan kaedah rebus, apabila terapung, maknanya kuih kita tu dah pun masak. Sama macam kuih onde-onde jugalah. Okey, lepas tu bolehlah kita angkat dan toskan. Dah siap rebus tadi kita punya kuih. Lepas tu kita bedakkan dia. Ni saya salut dengan tepung kacang hijau. Ni boleh beli je. Dekat kedai runcit pun ada. Kalau rajin, boleh je sangat ataupun goreng tanpa minyak. Kacang hijau yang biasa tu. Lepas tu kisar kering dan tapis. Salutlah dengan kuih ni. Macam tu saja. Okey, dah siap dah kita punya kuih tepung gomak ataupun kuih abuk-abuk tepung pulut. Sebenarnya tak susah pun kuih-kuih tradisional kita ni. Cuma mindset kita yang selalu anggap kuih ni mesti susah. Mesti renyah. Mesti banyak kerja. Sebenarnya tak. Kuih tradisional kita ni dia pimai-pimai tentu je. Jadi, bagilah moral support sikit untuk pencinta kuih tradisional ni. Dah tonton sampai habis, belanjalah like. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.